الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli tata kuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang kepada kita untuk meneruskan kehidupan di atas muka bumi ini. Masih lagi diberi kepada kita kesihatan yang baik, masih lagi diberi inayah dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bawa bekalan di hari akhirat nanti. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, sekarang ni kita sudah pun berada pada 16 Zulkaidah. Jadi bermakna 2 minggu lagi kita akan masuk bulan yang kita tunggu-tunggu, iaitu bulan Zulhijjah. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi apakah amalan-amalan baik, apakah amalan-amalan yang soleh yang perlu kita lakukan pada bulan tersebut, dan sekiranya kita melaksanakan amalan tersebut maka ganjaran pahalanya adalah sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, minal ma'lum anna al-mauta laysa nihayata li wujudil insan. Sebagaimana yang dimaklumkan bahawa mati ni bukanlah pengakhiran kepada kewujudan manusia. Maknanya manusia ni sejak daripada dia dilahirkan, dia tidak ada penghujung. Dia tidak ada penghujung kepada kewujudan manusia tersebut. Manusia akan ada ni sampai bila-bila. Sampai bila-bila. Tak adalah kata dia ada separuh jalan ke, dia ada sekerak jalan ke, tak ada. Ada manusia tu adalah adanya selama-lamanya. Boleh kan? Bal huwa ibtida'u marhalatin jadidatin min masiratihi. Maknanya mati itu merupakan permulaan kepada fasa baru daripada perjalanan hidup dia. Daripada mula lahir, dia menjadi kanak-kanak, dia menjadi remaja, dia menjadi dewasa, dia mati. Bermulalah fasa yang kedua, iaitulah berada di alam barzakh. Fabil mauti tanfasilu ruhu 'anil jasadi. Mati dengan makna roh berpisah daripada jasad. Jadi roh kita ni yang ada dalam diri kita ni akan berada di alam barzakh. Jasad kita akan dihancurkan dalam kubur, dalam tanah, dan apabila berlakunya hari kebangkitan nanti, Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan jasad yang baru digabungkan dengan roh yang ada, maka hiduplah manusia di alam sana dengan selama-lamanya. Wa tantaqilu ila alamil barzakh, di mana roh tadi akan berpindah ke alam barzakh. Itu yang kita kena tahu. Illa anna al-insana wal inshighalihi bid-dunya wa humumiha wa masyaghilha yansal maut. Cuma manusia ni dia sibuk dengan dunia. Dia sibuk dengan kehidupan dunia sehingga dia ni tak cara mana kepada kematian, tak ingat sangat kepada mati. Sedangkan mati itu suatu benda yang pasti, dan selepas mati itu hak yang lebih penting daripada dunia. Hatta ta'tiyahu sa'atuhu baghtatan, sehingga datang kepadanya saat kematian secara tiba-tiba. Pada masa itu barulah menyesal. Famaza yantazirul insanu ba'da hadza al-alam. Apakah yang ditunggu oleh manusia selepas alam ini? Selepas kita berada di alam dunia ni, gapo selepasnya? Tak lain tak bukan, yang pertama nikmat dalam kubur bagi orang yang banyak amal soleh. Yang kedua azab dalam kubur bagi orang yang tidak ada amal soleh. Dua tu je, sama ada nikmat ataupun sama ada azab. Yu'addu al-amalu salihu min ahammi wa aqrabil umuri ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh ni merupakan benda yang paling penting dalam kehidupan manusia, benda yang paling penting dan benda yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haitsu annahu wa ahadul awamil adalla ala hubbil insani li dinihi, di mana amal soleh ni menunjukkan bahawa seseorang itu memang dicintakan agamanya.
Kita nak tengok orang tu cinta ke tidak kepada agama, tengok sejauh mana amal soleh dia, tengok sejauh mana amal kebaikan dia. Sekiranya dia tu suka melakukan amal soleh, suka melakukan amal kebaikan, bermakna dia cintakan agama dia. Kalau orang tu dia tak suka buat amal soleh, bermakna dia tidak cinta kepada agamanya. Wali imanihi bihi, amal soleh juga menunjukkan bahawa seseorang tu memang dia beriman. Waqtina'ihi bidinihi al-islami, dan apa iqtina' ni maknanya dia berpegang teguh kepada agama Islam. Kalau orang tu tak semayang, habis cerita kan. Wahya taj'alul 'abda allazi yaqumu biha yadkhulul jannata bikulli salamin wa rahatin. Amal soleh juga akan menyebabkan seseorang yang melakukan amal soleh ini akan dimasukkan ke dalam syurga dengan penuh kesejahteraan dan dengan penuh kerehatan jiwa. Maknanya syarat utama nak masuk ke syurga adalah dengan melakukan amal-amal soleh semasa berada di atas dunia ini. Haitsu yajzillahu ta'ala al-'abda 'ala a'malihi as-salihah tilka bikulli khairin, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan ganjaran pahala yang banyak kepada mereka yang suka melakukan amal yang salih. Ayuhal ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tu'addu al-ashru al-awailu min Zulhijjati min al-ayyam al-mubarakah. 10 yang terawal di bulan Zulhijjah nanti, kita kena ingat bahawa dia merupakan hari-hari yang diberkati, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa 10 yang pertama di bulan Zulhijjah merupakan afdalu ayyam ad-dunya, sebaik-baik hari di dunia. Jadi maknanya 10 yang terawal di bulan Zulhijjah nanti merupakan hari-hari yang terbaik di dunia. Wa qad hassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala istighlaliha bil a'mali salihati wa bi jihadi an-nafsi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita mengambil peluang semaksimum mungkin, merebut peluang yang ada pada 10 hari yang terawal di bulan Zulhijjah itu dengan melakukan amal-amal soleh dan mujahadah. Mujahadah maknanya bersungguh-sungguh melakukan amal. Wa yawmu al-ashri al-awail min Zulhijjati fi syar'i yabda'u منذ tulu'il fajri wa hatta ghurubi syamsi. Dia 24 jam ni dia ada dinamakan sebagai siang hari, ada dinamakan sebagai malam hari. Siang hari ni dia kata bermula waktu terbit fajar sampai kepada waktu tenggelam matahari. Apakah amalan yang terbaik kita lakukan pada siang hari? Wa afdalu amalin yastaghillu bihil muslimu nahara hadhihi al-ayyam huwa siyam. Amalan yang terbaik untuk kita laksanakan sepanjang 10 yang terawal di bulan Zulhijjah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu, yang 10 tu hari raya lah kan. Yang 9 hari tu adalah dia kata puasa yang terbaik. Mana bagi mereka yang ada kemampuan, puasa penuh 1 sampai 9. Bagi mereka yang rasa nak puasa 5 hari pun boleh. Bagi mereka yang nak puasa selama 3 hari pun boleh. Bagi mereka yang nak puasa 1 hari pun boleh. Tapi terutama yang puasanya adalah pada hari Arafah kan, pada hari Arafah. Kama anna kama anna afdala ma yustaghallu fihi al-lailu salatul qiyam. Kalau siang hari disunatkan kita berpuasa, malam hari disunatkan kita bangun malam menunaikan sembahyang sunat tahajud. Jadi maknanya 10 yang terawal di bulan Zulhijjah ini, lakukanlah amal-amal soleh sebanyak mungkin kerana ganjarannya adalah istimewa sangat, tak sama dengan hari-hari yang biasa. Wa minal a'mali as-salihah, di antara amal soleh yang telah kita bincangkan selama ini, saya sebut balik. Yang pertama dia kata as-siyam, puasa kan, maknanya sahaja aku puasa besok hari daripada bulan Zulhijjah lillahi ta'ala kan. Kalau pada hari Arafah pula, sahaja aku puasa besok hari sempena hari Arafah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling-paling kurang pun kita kena puasa pada hari Arafah. Jadi diharapkan ahli masjid Lundang ni pada hari Arafah nanti tak ada seorang pun yang pergi ke kedai kopi. Sayang sangat. Sebabnya ganjaran pahala untuk orang puasa pada hari Arafah adalah dapat menghapuskan dosa setahun yang lepas dan penghapusan dosa setahun yang akan datang. Itu kelebihan puasa pada hari Arafah. Yang kedua,
as-sadaqah. Yang kedua sedekah. Yang ketiga al-muhafazah ala salatil jamaah, memelihara sembahyang berjamaah. Yang keempat al-iktsaru minan nawafil, perbanyakkanlah sembahyang sunat. Yang kelima al-istighfar, perbanyakkan istighfar. At-takbir wa tahmid wa tahlil wa zikru, perbanyakkan takbir, perbanyakkan tahmid alhamdulillah, perbanyakkan sebut la ilaha illallah, dan perbanyakkan zikir. Wasilatul arham, dan jaga hubungan silaturahim di antara kaum keluarga. Wabirul walidaini, berbakti kepada kedua ibu bapa. Wa tilawatul Quranil Karim, membaca Al-Quran. Wa halum majarrah, dan seumpamanya, kan. Maknanya ini amalan-amalan yang kalau kita lakukan sepanjang kita berada pada 10 yang terawal di bulan Zulhijjah, maka ganjaran untuk kitanya adalah tersangat istimewa. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, wa minal a'mali as-salihah, di antara amalan soleh yang sekiranya kita lakukan kita akan dapat pahala adalah ikramud dhaif, memuliakan tetamu. Awsana Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ikramid dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita supaya kita ni memuliakan tetamu. Maknanya tetamu datang ke rumah kita, kita sambut dia, kita rai dia, kita bagi makan kepada dia, kita bersembang kepada dia dan sebagainya. Itu dipanggil memuliakan tetamu. Dan tuan-tuan sekalian, tetamu datang rumah kita ni biasanya kita sebut apa? Kita sebut ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Biasa dengar kan? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, yang kalau kita terjemahnya sebagai dengan makna selamat datang. Saya ulang sekali lagi, selamat datang. Cuma dari segi makna yang sebenarnya, ahlan tu makna apa? Ahlan tu makna dia, kamu datang ke rumah saya, kamu telah menjadi ahli keluarga saya. Sekadar mana kamu berada di rumah saya lah. Daripada perkataan asbahta ahlan lana, maknanya asbahta ahlan lana, kamu telah menjadi ahli keluarga saya. Itu maksud ahlan, maknanya dibuang asbahta tu lah, kan. Wasahlan dengan makna dipermudahkan. Datang rumah saya nak makan gapo selekeh, itu maksudnya dipermudahkan. Wa marhaban bikum dengan makna selekeh, itu maksudnya ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Maknanya kita tetamu datang rumah kita ni sebenarnya tetamu membawa rahmat, kan. Ada setengah orang tu kalau sekiranya dah lama dah tetamu tak datang rumah dia, dia jemput kawan-kawan yang dari masjid ni, jom kita ke setiap rumah hamba makan nasi, kau minum air dan sebagainya. Sekurang-kurangnya adalah tamu datang rumah kita, kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu dia. Maknanya tamu datang rumah kita ni jamu yang terbaik yang ada kemampuan pada diri kita, kan. Jamu yang terbaik yang kita mampu lah, kan. Maknanya apa-apalah yang terbaik untuk tetamu. Okey, wadhaifu huwa man yanzilu bika minal qura wal amsar wa yajibu 'alaika an tukrimah. Tetamu ni maknanya orang yang datang daripada kampung, datang daripada bandar-bandar ke, datang ke bertanda ke rumah kamu, dan kamu wajib memuliakannya. Inna ikramad dhaifi min makarimil akhlaq. Memuliakan tetamu merupakan di antara akhlak yang terpuji. Wa jamilil khisal allati tahalla bihal anbiya, dan merupakan sifat para nabi. Wa hina nukrimu dhaifana fa innana naqtadi bihim. Ketika mana kita memuliakan tetamu, bermakna kita mengikut jejak langkah para nabi dan juga para rasul. Itu maksudnya memuliakan tetamu. Jadi sekiranya kita muliakan tetamu ketika mana kita berada pada 10 terawal di bulan Zulhijjah nanti, maka kita akan mendapat ganjaran pahala yang sungguh besar. Wa minal a'mali as-salihah, di antara amal soleh yang perlu kita lakukan juga, al-ihsanu ilal jar, berbakti ataupun berbuat baik kepada jiran. Wa min fawaidil ihsan ilal jar, di antara manfaat yang boleh kita dapat daripada berbakti kepada jiran ni adalah, yang pertama,
nailu mahabbatillahi ta'ala war rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berbuat baik kepada jiran dengan kita bagi makan ke, kita bagi minum ke, kita berbual ke, kita bersembang ke, kita layan dan sebagainya. Yang pertama kita akan mendapat mahabbatullah, kita akan mendapat kasih sayang Allah. Maknanya kita dengan jiran buat baik, Allah Ta'ala sayang pada kita, dan juga kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sababun fi dukhulil insani jannatin naim. Berbakti kepada jiran menyebabkan kita ni insya-Allah merupakan ahli syurga. Ahli syurga. Yang ketiga, wasababun fil bu'di anin nar. Penyebab daripada kita ni dijauhkan daripada api neraka. Yang keempat, nailul barakati fil a'mari wal arzaq, akan mendapat keberkatan hidup, keberkatan dalam umur kita dan keberkatan dalam rezeki kita. Yang kelima, maghfiratu dzunubil 'abdil muhsin ila jarihi. Orang yang berbakti kepada jiran diampunkan dosanya. Berbakti kepada jiran diampunkan dosanya. Taisirullah ta'ala lil muhsin umurahu. Orang yang suka berbuat baik kepada jiran ni, Allah Subhanahu wa ta'ala permudahkan urusan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong seseorang hamba tadi selagi mana hamba tadi menolong saudaranya. Pengalaman yang kita pernah alami kan, macam mana kita suka tolong jiran, kita suka tolong orang, kita suka tolong kawan, kita suka tolong saudara mara. Percayalah bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala akan permudahkan urusan kita. Apatah lagi kalau kita ni orang yang berniaga kan, orang nego kan. Orang nego dia nak kepada ramai pelanggan kan. Maknanya pengalaman kita tengok orang-orang yang berjaya dalam perniagaan. Kenapa? Kerana dia suka tolong orang. Suka tolong orang, Allah Ta'ala akan tolong urusan dia, permudahkan urusan dia. Ini yang pertama, memuliakan tetamu. Yang kedua, berbakti kepada jiran. Yang ketiga, wa minal a'mali as-salihah, di antara amalan soleh yang boleh kita buat adalah ifsya'us salam. Bagi salam, beri salam, sebarkan salam. Tahiyyatul Islam hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita bagi salam ni apa makna assalamu alaikum? Assalamu alaikum dengan makna salam sejahtera. Kita jumpa kawan, kita kata Assalamualaikum dengan makna salam sejahtera. Warahmatullah, rahmat Allah kepada kamu. Wabarakatuhu, dan keberkatan Allah kepada kamu. Maknanya kita doakan salam sejahtera kepada kamu, kita doakan rahmat Allah kepada kamu, kita doakan keberkatan Allah kepada kamu bagi orang yang bagi salam, dan dijawab dengan salam juga kan. Waalaikumsalam. Jadi maknanya amalan memberi salam ini sepatutnya menjadi kebiasaan kepada kita, sama ada kita kenal ataupun kita tidak kenal. Cuma orang Melayu ni tabiat dia, kalau dia jumpa kawan yang dia kenal, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dia jumpa kawan yang bukan kawan dia, seseorang yang dia tak kenal, payah nak bagi salam. Dia macam kekok kan. Itulah sepatutnya kita kena bagi salam ini kepada orang yang kita kenal ataupun kita tidak kenal kan. Wazalika li'anna as-salama yazidul barakata wal khaira. Kerana memberi salam ini menambahkan lagi keberkatan dan juga kebaikan. Wa yanshudul mahabbata wal mawaddata wat tasamuha bainan nas. Memberi salam dengan makna disebarkan kasih sayang, cinta sama kita, at-tasamuh, berlapang dada di antara manusia. Wa tahiyyatul islam takunu sababan fi dukhuli ila al-jannah. Dan sebarkan salam tadi juga di antara penyebab kepada masuknya syurga. Okey. Apa dalil dia? Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk ke syurga sehinggalah kamu beriman. Kamu tak boleh masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu tidak akan dapat mencapai iman yang sempurna sehinggalah kamu berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum.
tidakkah bolehkah aku nak tunjuk kepada kamu sesuatu benda yang kamu lakukan kamu akan berkasih sayang? Maka Nabi kata, afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Maknanya sentiasa bagi salam. Jumpa kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maknanya sebarkan salam. Itu maknanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jadi maknanya yang pertama tadi kepada yang pertama tadi memuliakan tetamu, yang kedua berbakti kepada jiran, yang ketiga amalan soleh juga adalah memberi salam kepada orang yang kita temui. Yang keempat, wa minal a'mali as-salihah, di antara amal soleh yang kalau kita lakukan kita akan dapat pahala, it'amut ta'am, kita bagi makan. Kita bagi makan. Hassa Rasulullah Al-Karim sallallahu alaihi wasallam ala taqdim at-ta'ami lil fuqara'i wal masakin wal muhtajin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita ni bagi makan kepada orang yang fakir miskin, orang yang berhajat, orang yang tak ada makanan. Maknanya kalau jiran kita tu orang yang miskin kan, apa salahnya kalau kita memasak tom yam kan, kita perlebihkan tom yam, kita bagi pada kawan di jiran kita. Kita beli musim ni musim durian kan, bagi orang yang kaya yang ada duit, RM10 sekendul, RM10 sekendul kan, RM10 sekendul durian tu tak mahal. Bagi orang tak ada duit, RM10 tu amat mahal. Apa salahnya kita beli durian 5 butir ke kan, sebutir 2 butir kita bagi pada jiran kita kan. Maknanya dia sangat-sangat gembira sangat pemberian kita itu kan. Maknanya kita bagi makan, kita bagi nasi, kita bagi beras, kita bagi gula sebagainya, disaddi hajatihim minal ju', supaya mereka ni tak lapar kan. Takkanlah kita ni kenyang, jiran kita lapar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkan salam. Biasa bagi assalamualaikum. Wa at'imut ta'am, bagilah makanan, maknanya kita beri makanan kepada orang yang memerlukan. Wasilul arham, dan sambungkanlah hubungan silaturrahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, bangunlah malam, tunaikan sembahyang malam ketika mana manusia sedang tidur. Orang ni tidur kan, kita bangun malam. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan mendapat masuk ke syurga dengan penuh kesejahteraan. Jadi syarat nak masuk syurga ni di antaranya adalah Nabi kata, yang pertama afshus salam, sabarkan salam kan. Yang kedua wa at'imut ta'am, jamu makanan kan. Wasilul arham, jangan baloh, mana sambung silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, sembahyanglah malam ketika mana orang lain sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan dapat masuk ke syurga dengan penuh kesejahteraan. Okey kan. Jadi maknanya it'amut ta'am, bagi makanan ini di antara amalan yang terbaik. Wa it'amut ta'ami lahu fadailu jammah, maknanya memberi makan tadi tu, memberi makan kepada orang fakir, orang miskin, orang berhajat, orang tak ada makanan tadi, mempunyai kelebihan-kelebihan yang banyak. Di antaranya, innahu khairul a'mal, ia merupakan di antara amalan yang terbaik, amalan yang terpuji. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahawa seorang lelaki bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair, dalam Islam ni gapo paling baik, yang terbaik dalam Islam ni, gapo yang terbaik? Maka Nabi kata tut'imut ta'am, bagi makan. Bagi makan, maknanya bagi makan pada jiran, bagi makan pada orang miskin, bagi makan pada anak yatim, jamu kawan-kawan dan sebagainya. Wa taqra'us salam, dan sebarkan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, sama ada kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tidak kenal. Maknanya Nabi kata amalan yang terbaik dalam Islam adalah tut'imut ta'am, bagi makanan. Wa taqra'us salam, sebarkan salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, sama ada kepada orang yang kamu kenal ataupun kepada orang yang kamu tidak kenal. Itu maknanya amalan yang terbaik. Okey. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allahi sururun tudkhiluhu ala muslim, amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala suka
amalan yang paling Allah Subhanahu Wa Taala sayang, cinta adalah suatu benda yang maka sebagai surur dengan makna menggembirakan orang lain. Menggembirakan orang lain. Katakanlah seorang isteri kan, dia tahu suami dia balik pukul 5.30. Dia sipir rumah dia, dia ngemah rumah dia, dia menghiaskan diri dia, berpakaian cantik, lawa dan sebagainya. Suami sampai rumah dalam keadaan yang tenang jiwa, suka gembira suami. Itu adalah dipanggil menggembirakan orang lain kan. Begitu juga suami kan, suami tahu isteri nak balik rumah daripada kerja ni, dia kemah rumah, dia hias dan sebagainya. Isteri sampai rumah dalam keadaan yang tenang jiwa kan, maknanya seronok. Itu dipanggil juga menggembirakan orang lain. Begitulah juga kita bagi makanan kepada orang yang sangat-sangat memerlukan. Kita bagi beras ke, kita bagi gula, kita bagi susu ke, kita bagi apa-apa keperluan kepada orang yang tak ada, tak ada harta ni, bermakna kita menggembirakan orang tu. Jadi menggembirakan orang lain ini merupakan dipanggil ahabbul a'mali ila Allah. Sebab tu Nabi kata tahadu tahabu kan. Tahadu dengan makna kamu saling memberi hadiah. Maknanya kita pergi tempat-tempat mewah kan, bagi hadiah pada pengantin kan. Tahadu tahabu maknanya kamu saling memberi hadiah, kamu akan berkasih sayang. Au takshifu anhu kurbatan, ataupun kamu menghilangkan rasa gudah gelana, rasa risau, rasa musibah tu kan, kamu itu kan. Au tatrudu anhu jaw'an, ataupun kamu menjadikan dia ni tak lapar, bagi makanan tu lah. Au taqdi anhu dainan, ataupun kamu tolong bayar hutang. Maknanya kalau kita dah bayar hutang orang ni mudah je. Kita pergi kedai runcit kan, kita tanya tuan kedai tu, ada tak orang yang miskin yang berhutang? Biasanya ada kan. Kalau kita orang yang ada duit ni, kita tolong bayar 100 ke 200 ke 50 kan. Maknanya kita tolong bayar. Orang yang berhutang tadi, walaupun dia tak tahu siapa yang bayar, dia pergi jumpa tokek kedai runcit tadi, dia sungguh gembira sebab hutang dah terlerai kan. Itu di antara amalan. Jadi kita tolong bayar hutang orang tu, kita tak rugi pun sebab kita menabung. Harta yang kita masukkan 100 yang tadi tu, bayar hutang orang tadi tu, tetap menjadi pahala kita sepanjang zaman, ada hari akhirat. Jadi untungnya orang yang faham agama, dia tolong bayar hutang terlerai, duit 100 tadi tetap menjadi pahala yang berganda-ganda sampai hari kiamat. Okey kan. Wa min al-a'mali as-salihah, di antara amalan salih juga adalah al-islahu bainan nas. Kita tolong damaikan orang yang balah. Orang balah kita tolong damaikan. Suami isteri balah, kita tolong damaikan. Kumpulan A balah dengan kumpulan B, kita tolong damaikan. Maknanya kalau kita di orang tengah yang boleh mendamaikan orang yang bersengketa, pahala yang sungguh besar. Qala Allah Ta'ala, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Sekiranya ada dua golongan yang saling berbalah fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara mereka berdua kan. Cuma orang Melayu ni tuan-tuan sekalian, kita tengok kan, kalau dia balah kan, ya Allah, payah nak baik kan. Sebab apa? Dia rasa balah tu kalau sedapnya, sedap sungguh kan. Balah tu sedap kan. Tapi kalau orang Arab 5 minit dah baik, dia tak simpan. Kalau orang Melayu dia suka simpan, kadang-kadang sampai kepada anak cucu kan. Bendanya kecil je benda kan, tapi ya Allah yang balah kan. Sebab itulah kalau suami isteri balah ni, macam mana cara nak baik, ada cara dia kan. Okey. Wa hadzal amru ya'udu 'ala al-mujtama'i bil khairil katsir. Jadi kita tolong damaikan orang balah ni, menjadikan masyarakat kita masyarakat yang aman damai kan, kembali kepada kita juga kan. Okey. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyami was-sadaqati was-salati. Nak dah aku tunjukkan kepada kamu benda yang lebih baik daripada puasa, maksud puasa sunat lah, sedekah dan sembahyang sunat. Faqala Abu Darda, maka berkatalah Abu Darda, qulna bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Qal islahu zatil bayyin, damaikan orang yang berbalah. Maknanya kalau kita boleh damaikan orang yang sedang balah ni,
dia lebih afdal daripada puasa sunat, daripada sedekah sunat, daripada sembahyang sunat. Sembahyang sunat tu dah besar pahalanya, puasa sunat tu dah besar pahalanya, sedekah sunat tu dah besar pahalanya. Tolong damaikan orang yang berkelahi ni, sangat besar pahalanya. Okey. Kam baitun kada ayahtadim bisababi khilafi sahlin baina zawji wa zawjatihi wa kada at-talaq fa iza bihadzal muslih bi kalimatin tayyibatin wa nasihatin ghaliyatin wa malin mabzulin yu'idul miyah ila majariha wa yuslih bainahuma. Betapa ramai, betapa banyak rumah yang hampir bercerai-berai. Rumah ke hampir runtuh, maksudnya cerai-berai tu lah. Kisahnya dia kata disebabkan oleh benda perbalahan di antara suami isteri, kan biasanya suami isteri balah kan, nak bercerai dan sebagainya. Wa kad talaq, hampir berlakunya perceraian. Fa iza biha hadza al-muslim bi kalimatin tayyibatin, tapi dikata ada orang tengah yang boleh menggunakan perkataan yang boleh mendamaikan mereka berdua tu, kan, tiba-tiba suami isteri tu tak jadi cerai, kan. Wa nasihatin waliyatin, dan nasihat yang berharga. Wa malin mabzulin, harta yang dibelanjakan, maknanya orang yang pendamai tu ajak makan ke, ajak minum ke, jalan ke dan sebagainya. Yu'idul miyaha ila majariha, maknanya kembalikan air kepada tempat yang laluan dia. Kadang-kadang air tu terpesa sikit, okey, maknanya kalau suami tu nak balas tu jadi tak balas, kan. Wa yuslihu bainahuma, dan damaikanlah mereka berdua. Macam mana kita tengok orang yang berdamai ni biasanya Tok Qadi, kan. Tok Qadi kan kalau suami isteri pergi jumpa dia nak bercerai, macam mana cara dia menggunakan ayat suami supaya kedua-duanya ni tak jadi cerai. Makna Tok Qadi itu pandai menggunakan bahasa yang terbaik, dan pahala yang dapat daripada orang yang mendamaikan perbalahan tadi adalah sungguh besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, muslimin dan muslimat sekalian, seterusnya di antara amal soleh juga adalah wa minal a'mali as-salihati hifzul lisan. Di antara amal soleh yang kalau kita buat kita dapat pahala yang besar adalah hifzul lisan, jaga lidah. Jaga lidah daripada perkataan-perkataan yang teruk. Ahamiyatu hifzul lisan fil Islam tazharu fi anna Allah Ta'ala qad 'azzama amra al-kalam. Dia kata lisan ni, lidah kita ni suatu benda yang sangat penting, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan suatu benda yang sangat besar. Itu dia, kan. Di mana dengan lidah ni dia boleh baca Quran, dengan lidah ni dia boleh sembahyang, dengan lidah ni dia boleh akad nikah, dengan lidah ni dia boleh buat bermacam-macam, kan. Dengan lidah ni dia boleh damaikan dua orang yang sedang berbalah, kan, dengan lidah. Wa ja'ala lahu malaikatan taktubu ma yuqal, dan lidah ni menyebabkan malaikat mencatat apa yang disebut oleh lidah. Apa dalil dia? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat kanan kiri. Kebaikan yang kita buat, malaikat catat. Keburukan yang kita buat pun malaikat catat. Perkataan baik yang kita ucapkan, malaikat catat. Perkataan buruk yang kita ucapkan juga malaikat catat, kan. Fal-lisanu imma an yarfa'a sahibahu 'ala darajat aw yakubbahu fi qa'ri jahannam. Dia lisan ini imma an yarfa'a sahibahu 'ala darajat, sama ada mengangkat tuannya kepada darjat yang tinggi. Dia baca Quran, tinggi darjat dia. Dia mengajar orang, tinggi darjat dia. Dia beri nasihat, tinggi darjat dia. Dia bercakap bercakap benar, tinggi darjat dia, kan. Au yakubbahu fi qa'ri jahannam, ataupun lidah juga menyebabkan dia ni terjerumus ke neraka jahanam. Dengan lidahlah dia mengumpat, dengan lidahlah dia maki hamun, dengan lidahlah dia bercakap bohong, dengan lidah dia menyebabkan orang tu berkelahi. Maknanya lidah kita ni sama ada kebaikan, sama ada keburukan. Okey. Iza lazimal insanu samta 'anil muharramat, apabila seseorang itu dia benda buruk dia tahan. Contoh dia, kita tahu keburukan seseorang, kan, dia manusia ni tuan sekalian.
tak ada yang sempurna dah. Nak cari suami yang tak ada salah, tak jumpa. Nak cari seorang suami yang tak ada kelemahan, tak akan jumpa. Nak cari kawan-kawan yang sempurna, sifat dia tak akan jumpa. Mesti adalah kelemahan dia, dosanya, keburukan dia mesti. Apabila kita tahu keburukan seseorang, maka janganlah lidah kita ni mengumpat, menyebarkan keburukan orang. Setakat kita tahu, setakat tu je lah. Jangan pula kita sebarkan keburukan orang. Wasana lisanahu 'anil ma'siyah, dan dijaga lidah dia daripada mengumpat. Yazra'ullahu ta'ala fi qalbihi tama'ninata wa ridha. Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan dalam hati dia perasaan tenang jiwa. Orang ngumpat kedai kopi tu kan, kedai kopi kan, berbual kan, sama-sama dia tu ngumpat orang tu, ngumpat orang ni kan, sebenarnya dalam jiwa dia tidak ada tama'ninah, tak ada ketenangan. Okay. Dibandingkan dengan mereka yang tak pernah mengumpat, itu orang yang tenang jiwa. Wa yubdilahu bihi nuran, Allah Ta'ala campakkan dalam hati dia ni nur and cahaya. Wa inna husnal kalam min alamatil iman. Perkataan yang keluar daripada mulut ni, daripada lidah ni, menunjukkan iman, menunjukkan iman yang mantap. Perkataan keji yang keluar daripada lisan ini menunjukkan jiwa yang jahat. Tu je kan. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan awil yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, maka dia hendaklah berkata yang baik sahaja, awil yasmut, ataupun dia diam. Maknanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat ni, lidah dia ni hanya boleh berkata yang baik sahaja, yang tak baik jangan. Ataupun kali dia tak kata yang baik, dia diam. Itu sahaja. Maknanya lidah kita ni dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Sekiranya kita buat baik, maka dapat pahala. Sekiranya kita buat jahat, maka dapat dosa. Jadi maknanya lidah kita ni jangan sekali-kali celupa lah, maki hamu lah, fitnah lah, mengumpat lah, menyebarkan kejahatan orang lah dan sebagainya. Jangan sekali-kali. Sekiranya kita sebarkan kejahatan orang, bermakna kita menjadi orang yang muflis di hari akhirat kan. Kita sudah datang sembahyang berjamaah, kita dapat pahala. Tiba-tiba kita mengumpat orang tu, mengumpat orang ni, kan menyebabkan dosa kita tu banyak. Wa inna man yahfazu lisanahu anil wuqu' fi a'radin nas wa sabbihim wa shatmihim. Dan orang yang menjaga lidah dia daripada mencari keaiban orang tu, mencari keaiban orang ni, memaki hamun, mencerca, lam yasbuhu wa lam yastumuh. Orang lain tak akan cerca dia, orang lain tak akan maki dia. Wa yakunu bizalika qad hama nafsahu min adawatihim, menyebabkan dia tak ada musuh kan. Kita tengok tu imam kita kan, ada musuh? Tak ada, sebab dia orang baik kan. Tak ada cara keburukan orang keburukan ni kan. Sebab tu dalam minggu lepas kita cerita macam mana orang yang sibuk membaca Al-Quran tak ada masa nak mengumpat kan. Orang yang sibuk membaca Al-Quran tak ada masa nak mengumpat. Orang yang tidak ada masa membaca Al-Quran, itulah orang yang suka mengumpat. Jadi kita tak mengumpat orang tu, kita tak mengumpat orang ni, kita tak maki hamun dan sebagainya, orang tak akan maki hamun kita. Okey. Al-lisanu imma an yakuna tariqan ila al-jannah aw an yakuna tariqan ila an-nar. Lidah kita ni sama ada membawa kita ke syurga kan. Maknanya tak adalah kita baca Quran, kita zikir, kita tahlil, kita kita mengajar dan sebagainya kan, maka ke syurga. Au ayyakuna tariqan ila an-nar, ataupun lidah kita ni menyebabkan kita ni ke neraka, maki mahamun, cerca, fitnah, mengumpat dan sebagainya. Fal tanzur ayyat tariqain anta salikun, maka kamu kena tengok daripada dua jalan tadi, jalan ke syurga ke, jalan ke neraka ke, di mana kamu sedang berada. Jadi maknanya dia mengajar kita supaya jaga lidah kita, jaga lisan kita. Jadi maknanya kita menjaga lidah kita dan kita menjaga lisan kita sepanjang kita berada pada 10 yang terawal di bulan Zulhijjah itu, satu ganjaran yang sungguh besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan 10 hari berada di bulan Zulhijjah tu tak ngepak walaupun sore.
Tak power tu, tak power ni kan. Fayajibu 'alal mu'mini ikramun dhaif. Kita ulang balik kan. Maka wajiblah kita sebagai orang Islam tadi untuk dapat pahala tetamu datang rumah kita, kita raih tetamu. Wa ikramul jar, kita memuliakan jiran kita. Wasilatul rahim, kita menghubungkan silaturahim di antara kaum kerabat kita. Wa an yahfaza lisanahu, dan kita kena jaga lidah kita. Immal khair wa immas samt. Jaga lidah dengan makna buat benda baik sahaja ataupun paling tidak pun diam. Jangan cakap benda bohong. Hadza wal adab syar'i. Ini dia namakan sebagai adab syarak. Wa hadza wal wajib ala kulli mu'min fi hayatihi. Benda-benda yang saya sebutkan tadi tu merupakan satu kewajipan kepada kita sebagai seorang mukmin. An yataharra ikram dhaifihi idza nazala bihi. Sekiranya tetamu datang rumah kita, kita raih dia. Wa ikrami jarihi, memuliakan tetamu. Wa adami iza'il jar, jangan sekali-kali kita menyakiti hati jiran. Ma'asilatil rahim, di samping kita menjaga hubungan silaturahim. Wa humul aqriba, wa humul aqarib, kaum kerabat kita. Wa ma'a hifzi lisanihi mimma la yanbaghi, dan kita menjaga lisan kita daripada benda yang tak baik, yang tak patut. Imma ayyakula khairan wa imma an yaskuta, sama ada kita berkata baik ataupun kita diam. Itu maknanya ada adab yang diajar kepada kita supaya kita ni menjadi insan yang terbaik, menjadi insan yang faham bahawa dunia tempat mencari bekalan, akhirat tempat mendapatkan hasil kan. Maknanya apa-apa disebutkan daripada apa yang diceritakan pada malam sebelumnya, dia mengajak kita supaya berlaku menjadikan orang yang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung lagi apakah amalan-amalan apabila datangnya bulan Zulhijjah kita buat benda macam ini, maka ganjaran pahalanya sangat istimewa dan Allah Subhanahu Wa Taala akan simpan pahala tadi. Kita buat amal baik kan, kita buat amal yang baik, bermakna Allah Taala simpan amalan simpan segala pahala tadi, dan di hari akhirat dia akan serahkan kepada kita banyak-banyak untuk kita buat kan. Itulah sahaja untuk malam ini. Segala baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kedudukan pada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.